Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerajuk acara, staf kehakiman berkarisma, seterusnya hadirin hadirat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat beriman, negara sejahtera. Begitulah tajuk syarahan saya pada hari yang berbahagia. Sebelum kata mengorak langkah, izinkan saya mendefinisikan tajuk bicara. Umat beriman bermaksud masyarakat yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Negara sejahtera pula merujuk kepada negara Malaysia yang aman, gemilang dan terbilang. Secara implisit, kita akan sama-sama berbicara apakah ciri-ciri masyarakat beriman hingga menjadikan negara Malaysia cemerlang dan gemilang. Hadirin yang dimuliakan, pertama, umat beriman sentiasa mengajak kepada ketakwaan, rezeki dilimpahkan. Mengajak kepada ketakwaan ataupun amar ma'ruf merupakan tuntutan di dalam agama. Sebagai orang yang beriman, kita mestilah mengabdikan diri kepada Allah dan mengajak orang sekeliling kita, sama ada ahli keluarga, rakan-rakan atau kenalan, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sekiranya umat Islam melakukan tuntutan secara holistik, lantas membentuk sebuah masyarakat yang beriman, nescaya Allah akan melimpahkan rezeki kepada sebuah negara. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sekiranya ahli sesuatu tempat itu beriman dan bertakwa, maka kami akan buka bagi mereka keberkatan dari langit dan bumi. Khalifah Harun Ar-Rashid terkenal sebagai pemimpin yang bertakwa, yang sentiasa menyeru rakyatnya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Berkat keimanan, beliau dikurniakan rezeki yang melimpah oleh Allah sehingga menerima julukan Khalifah paling dermawan. Alhamdulillah, di Malaysia kita bersyukur apabila para alim ulama dan golongan bijak pandai berputih tulang untuk mengajak masyarakat mendekatkan diri dengan pencipta. Natijahnya, Allah Subhanahu wa taala memelihara negara kita Malaysia hinggakan laporan keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat 3.1% pada tahun 2021. Alhamdulillah. Jelaslah bahawa umat beriman yang sentiasa mengajak kepada kebaikan akan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, umat beriman sentiasa menjaga perpaduan. Perpaduan ummah merupakan asas bagi sebuah negara yang hebat. Masyarakat yang beriman akan menjauhkan diri mereka daripada buruk sangka, bertelingkah, hasad dengki dan perkara-perkara yang membawa kepada perpecahan. Hal ini kerana kita faham patah pujangga. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama kita lapar, hati kuman sama dicecah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan berpeganglah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Mari telusuri lipatan sirah mulia bagaimana hebatnya perpaduan yang ditunjukkan oleh kaum muhajirin dan ansar. Mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu dan saling melengkapi dalam peristiwa hijrah. Akhirnya Madinah muncul sebagai negara yang hebat seantero dunia. Dasar perpaduan negara yang dilancarkan pada Februari 2021 membuktikan bahawa Malaysia amat menitik beratkan kesatuan hati dan toleransi dalam kalangan rakyatnya. Maka terbuktilah perpaduan menjamin negara yang hebat dan cemerlang. Sidang pendengar sekalian, ketiga, umat beriman, solat dititik beratkan, kejayaan didambakan. Solat ialah tiang agama. Umat beriman akan menjadikan solat sebagai urusan utama yang perlu didahulukan berbanding urusan lain. Percayalah, sekiranya kita menjaga solat, kita akan melahirkan sebuah masyarakat yang berjaya, yang pada akhirnya akan menyumbang kepada kejayaan di dunia mahupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menjaga solatnya. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa antara ciri mukmin yang berjaya ialah mukmin yang menjaga solatnya. Lihatlah bagaimana hebatnya tentera-tentera pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menitik beratkan solat berjemaah 5 waktu sehari semalam dan solat malam sebagai munajat. Akhirnya, tentera ini telah menawan kota Konstantinopel dan menjadi sebuah kerajaan yang disanjungi sehingga hari ini. Begitu juga apabila Tuan Haji Ali Hassan, pemilik syarikat Mega Al-Ihsan Sport disoal, apakah rahsia kejayaan beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menjaga solat dan melazimi solat sunat. Sudah terang lagi kan bersuluh, umat Islam yang menjaga solat akan diganjarkan kejayaan di dunia mahupun di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan dalil-dalil, hujah-hujah dan kisah-kisah yang saya ceritakan sebentar tadi, jelaslah bahawa umat beriman akan menjana masyarakat yang berjaya, seterusnya akan melahirkan sebuah negara yang cemerlang dan gemilang. Justru, ayuhlah kita umat Islam, kita amalkan amar makruf, praktikkan agenda perpaduan. Seterusnya, jagalah solat. Semoga kita dihidupkan di dunia dan dibangkitkan di akhirat sebagai orang yang berjaya dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.